Pengenalan kematian adalah faktor yang tidak dapat dielakkan yang akan dialami oleh seluruh ciptaan. Bab 3 Ali Imran, ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Allah Ta'ala telah meletakkan banyak perkara di dunia ini untuk mengingatkan manusia akan realiti ini. Salah satu tanda ini adalah apabila orang yang disayangi meninggal dunia. Kehilangan orang yang disayangi sudah pasti keadaan yang sangat menyedihkan dan hanya orang yang pernah mengalaminya yang benar-benar dapat memahami kesannya terhadap kehidupan seseorang. Islam telah menetapkan cara untuk menangani setiap perkara. Oleh itu, buku ini akan membincangkan beberapa cara yang boleh membantu seseorang menangani kehilangan orang tersayang. Bertindak berdasarkan ajaran ini akan membantu seorang Muslim untuk mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Kehilangan orang tersayang salah satu ciri yang paling sukar untuk diterima pakai apabila kehilangan orang tersayang ialah kesabaran. Tetapi ini telah ditekankan sepanjang ajaran Islam. Seseorang mesti memahami bahawa tidak sabar tidak akan mengubah sejarah. Apa yang berlaku tidak boleh diubah oleh tingkah laku seseorang. Seseorang yang kehilangan orang yang disayangi akan mengalami kehilangan ini sama ada mereka sabar atau tidak sabar. Sekiranya mereka tidak sabar, mereka akan kehilangan orang yang mereka sayangi dan kehilangan ganjaran yang tidak terkira banyaknya yang datang dengan kesabaran. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab yaitu had. Di samping itu, mereka bahkan mungkin tidak menyenangkan Allah Ta'ala dengan tingkah laku mereka. Manakala, jika seseorang menunjukkan kesabaran mereka masih akan mengalami kematian orang yang mereka sayangi tetapi mereka juga akan menerima ganjaran yang tidak terkira. Jadi dalam apa jua cara seseorang akan mengalami kematian orang yang disayangi tetapi mereka mesti memilih jalan mana yang harus dilalui, jalan yang memberi pahala atau jalan yang lebih teruk. Ini disambungkan dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500, yang menasihati bahawa setiap perkara seorang mukmin boleh membawa kepada keberkatan. Jika seseorang itu bersabar dalam kesulitan dan bersyukur di waktu lapang, mereka akan sentiasa dikurniakan nikmat Allah Ta'ala. Di samping itu, seseorang mesti sentiasa mengingati hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6424. Ia menasihatkan bahawa apabila seseorang bersabar kerana Allah, yang Maha Tinggi, atas kehilangan orang yang dikasihi, satu pahala mereka tidak lain hanyalah syurga. Walaupun menghadapi kehilangan orang yang disayangi adalah sangat sukar, seseorang harus sentiasa mengingati Allah, yang Maha Tinggi, tidak pernah membebankan seseorang dengan lebih daripada yang mereka mampu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kematian adalah realiti yang ditetapkan pada masanya untuk semua orang. Ia tidak boleh ditangguhkan atau dipercepatkan dan memahami fakta ini boleh membantu seseorang menerima bahawa kematian orang yang mereka sayangi pada masa tertentu tidak dapat dielakkan. Bab 3 Ali Imran, ayat 145. Dan tidaklah mungkin seseorang itu mati melainkan dengan izin Allah dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Oleh itu, menunjukkan ketidaksabaran untuk perkara yang tidak boleh diubah adalah tidak masuk akal dan tidak akan memberi manfaat kepada sesiapa pun. Satu lagi perkara yang mendorong seseorang untuk mengamalkan kesabaran ialah memahami bahawa orang yang mereka sayangi telah berpindah ke sesuatu yang jauh lebih baik daripada dunia duniawi ini. Ya, manusia tidak dapat menjamin siapa yang akan masuk syurga atau neraka tetapi ia adalah ajaran Islam untuk sentiasa mengharapkan rahmat dan keampunan Allah yang tidak terhingga. Bab 39 Az-Zumar, ayat 53. Katakanlah, ya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sebenarnya, tiada siapa yang berhak untuk menyekat rahmat dan keampunan Allah yang tidak terhingga. Oleh itu, seseorang harus sentiasa berharap bahawa Allah Ta'ala akan mengampuni orang yang mereka cintai dan memasukkan mereka ke dalam syurga pada hari kiamat. Oleh itu, seseorang harus merenungkan kesulitan dunia material dan gembira kerana orang yang mereka cintai telah melarikan diri dari mereka dan sampai kepada rahmat Allah Ta'ala. Sikap ini lebih terselah dan jelas bagi mereka yang meninggal dunia pada masa kanak-kanak mereka kerana tidak syak lagi semua kanak-kanak akan terus masuk syurga. Hal ini ditegaskan di banyak tempat seperti hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 7047. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa seperti yang dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1302, kesabaran yang sebenar ditunjukkan sepanjang makna musibah, dari permulaan kesukaran dan seterusnya. Menerima realiti kehilangan orang yang disayangi dengan berlalunya masa berlaku dengan semua orang. Ini adalah penerimaan bukan kesabaran sebenar. Adalah penting untuk menangani salah faham umum dalam Islam. Ada yang percaya bahawa tidak dibenarkan menangisi si mati. Ini tidak betul kerana Nabi Muhammad menangis pada banyak kesempatan apabila seseorang meninggal dunia. Sebagai contoh, dia menangis ketika anaknya Ibrahim, semoga Allah meridainya, meninggal dunia. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3126. Sebenarnya tangisan atas kematian seseorang adalah tanda rahmat yang Allah Ta'ala letakkan dalam hati hamba-hambanya. Dan hanya orang yang mengasihani orang lain yang akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1284. Hadis yang sama ini dengan jelas menyebutkan bahawa Nabi Muhammad menangisi cucunya yang telah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW juga menangis ketika salah seorang sahabatnya hampir mati dan dengan jelas dinasihatkan dalam hadis ini yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2137, bahawa seseorang tidak akan dihukum kerana menangis atas kematian seseorang atau kesedihan yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Tetapi mereka mungkin menghadapi hukuman jika mereka mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran mereka terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Jelaslah bahawa berduka dalam hati atau menitiskan air mata tidak dilarang dalam Islam. Perkara-perkara yang dilarang ialah meratap dan menunjukkan ketidaksabaran melalui perkataan atau perbuatan, seperti mengoyakkan pakaian dalam kesedihan. Terdapat amaran keras terhadap mereka yang bertindak sedemikian. Oleh itu, seseorang harus mengelakkan tindakan ini pada semua kos. Bukan sahaja seseorang itu boleh menghadapi hukuman kerana bertindak sedemikian, tetapi jika si mati menghendaki dan memerintahkan orang lain untuk bertindak seperti ini, apabila mereka meninggal dunia mereka juga akan bertanggungjawab. Tetapi jika si mati tidak menginginkan ini, maka mereka bebas daripada sebarang accountability. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1006. Adalah masuk akal untuk memahami bahawa Allah Ta'ala tidak akan menghukum seseorang kerana perbuatan orang lain apabila orang yang terdahulu tidak menasihati mereka untuk bertindak seperti itu. Satu lagi perkara yang boleh membantu adalah berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Seseorang harus berdoa dan meminta kesabaran kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka sehingga mereka dapat memperoleh pahala yang tidak terhitung. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 156 hingga 157. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nabi Muhammad SAW telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibn Majah, nombor 1447, untuk memohon keampunan untuk diri sendiri, orang yang telah meninggal dunia dan memohon kepada Allah Ta'ala untuk menggantikan kehilangan mereka dengan yang lebih baik. Sesuatu yang lebih baik ini termasuk rahmat Allah Ta'ala di kedua alam.
Seseorang juga harus mendoakan si mati sekerap mungkin kerana terbukti dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga ia memberi manfaat kepada mereka. Bab 14 Ibrahim, ayat 41. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Dan surah 59 Al-Hasyr, ayat 10. Iu berdoa, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman mendahului kami. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW secara khusus telah menyebut dalam hadis seperti yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 2880, bahawa doa seorang anak bagi pihak ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia diterima. Satu lagi perkara yang boleh membantu menguatkan iman seorang Muslim apabila orang yang disayangi pergi dari dunia ini adalah dengan ikhlas memaafkan sebarang kesalahan yang mungkin dilakukan oleh si mati terhadap mereka. Ini menyebabkan pintu-pintu rahmat dan keampunan dibuka untuk orang yang berduka cita sebagaimana Allah Ta'ala mengampuni orang yang memaafkan orang lain kerananya. Bab 24 An-Nur, ayat 22. Den hendaklah mereka memaafkan dan melalaikan. Tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni kamu? Apabila seseorang mengamalkan sikap ini, diharapkan Allah Ta'ala memberikan mereka kekuatan untuk menghadapi kerugian mereka dengan cara yang memberi mereka pahala yang tidak terkira banyaknya. Begitu juga, hendaklah mendorong orang lain yang dizalimi oleh si mati agar turut memaafkan mereka sebelum hari kiamat tiba. Kerana hari akhir adalah hari keadilan, semua kesalahan akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Oleh itu, jika seseorang yang telah menzalimi orang lain tidak mendapat pengampunan daripada mangsanya, mereka akan dipaksa untuk menyerahkan perbuatan baik mereka kepada mangsa mereka dan jika perlu mengambil dosa mereka sehingga keadilan ditegakkan. Ini boleh menyebabkan orang yang zalim itu dicampakkan ke dalam neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Seseorang boleh dan harus membayar balik apa-apa hutang yang ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi kerana ini juga merupakan isu penting yang akan ditangani pada hari penghakiman. Semuanya sedar akan darjat syahid namun hutang mereka tidak akan diampunkan sehingga mereka selesai. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4880. Seorang Muslim juga harus mendapat keberkatan dan pertolongan Allah SWT dengan membantu mengurus jenazah dan bayarannya. Ini bukan sahaja akan membawa kepada keberkatan yang akan menguatkan seorang Muslim di saat kesedihan mereka, tetapi ia juga dianggap sebagai bahagian penting dalam membantu seseorang untuk meneruskan daripada kematian orang yang mereka sayangi. Perkara lain yang boleh membantu ialah melaksanakan amalan-amalan yang telah dilaporkan memberi manfaat kepada si mati. Menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2770, bersedekah bagi pihak si mati memberi manfaat kepada mereka. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, seorang anak yang memohon pengampunan untuk ibu bapa mereka yang telah meninggal akan memberi manfaat kepada mereka. Dan apabila ini dilakukan dengan ikhlas, ia memberikan banyak kelegaan untuk kanak-kanak itu juga. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 3681. Sebarang amal kebajikan yang memberi manfaat kepada orang lain yang dilakukan bagi pihak si mati akan memberi manfaat kepada mereka. Oleh itu, seorang Muslim harus berusaha untuk melakukan amalan ini tanpa mengira saiznya. Seseorang tidak boleh menganggap apa-apa perbuatan terlalu kecil kerana si mati pasti akan menghargai perbuatan dalam apa jua saiz. Akhir sekali, perkara yang boleh memberi manfaat kepada seseorang yang mengalami kehilangan orang yang disayangi adalah mencerminkan kematian mereka sendiri. Ini mungkin bukan tugas yang menyenangkan, tetapi sudah pasti ia akan memberi manfaat kepada mereka dalam kedua-dua dunia kerana kunci untuk mengubah watak seseorang menjadi lebih baik adalah muhasabah diri. Dalam kebanyakan kes, orang Islam tidak memahami bahasa Arab sehingga melakukan amal soleh yang berkaitan dengannya, seperti membaca Al-Quran, dalam kebanyakan kes tidak banyak mempengaruhi untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Adalah penting untuk mengambil pengajaran daripada kematian orang lain supaya seseorang itu boleh membuat persediaan yang betul untuk kematian mereka sendiri. Seseorang harus ingat bahawa dengan cara yang sama kekasih mereka meninggalkan dunia ini seorang diri, begitu juga mereka.
Keluarga dan harta seseorang akan meninggalkan mereka di kuburnya sementara hanya amal mereka yang tinggal bersama mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7424. Seharusnya seseorang itu bermuhasabah sekarang sebelum mereka mencapai masa yang apabila merenungkan perbuatan mereka tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Surah 89 Al-Fajr, ayat 23. Uden dimunkulkan dalam pantangan bahwa pada hari itu ialah neraka jahanam. Pada hari itu manusia ingat, tetapi bagaimana, yaitu apa kebaikan baginya ingatan itu?